Assalamualaikum, nama saya Cara Diana. Pada hari ini, saya akan membuat video refleksi terhadap sebuah filem yang bertajuk Groundhog Day. Filem ini diarah oleh Harold Ramis yang mengisahkan seorang ahli mitologi bernama Phil Connors yang terperangkap dalam gelung masa dan terpaksa mengulangi hari yang sama secara berterusan. Antara tema yang diketengahkan dalam Groundhog Day adalah konsep masa, mencari makna hidup dan proses perbaikan diri. Isu utama yang relevan dalam realiti semasa adalah masalah individualisme, sinisme, hedonisme, lemah hubungan sosial dan akhirnya mencetuskan krisis eksistensial. Filem ini boleh dianalisis melalui dua aliran utama. Pertama, teori falsafah moden iaitu eksistensialisme oleh Søren Kierkegaard. Kierkegaard berpendapat bahawa terdapat tiga tahap kehidupan iaitu estetik, etika dan agama. Pada awal filem, Phil bersikap egoistik, sinikal dan hanya mengejar keseronokan diri. Namun hidup estetik ini akhirnya membawa kepada kekosongan dan keputusasaan. Ini selari dengan pandangan Kierkegaard bahawa tahap estetik tidak mampu memberi makna hidup yang berkekalan. Apabila Phil mula membantu orang lain dan bertindak bertanggungjawab, beliau telah pun menunjukkan peralihan kepada tahap etika. Menurut Kierkegaard, etika ialah kehidupan yang berasaskan tanggungjawab dan kewajipan moral terhadap orang lain. Oleh itu, Phil akhirnya dapat mencari makna kehidupan dari sudut moral. Kedua, daripada sudut falsafah pasca moden pula iaitu absurdisme oleh Albert Camus yang bermaksud konflik antara keinginan manusia untuk menemukan makna hidup dalam dunia yang tidak mempunyai makna intrinsik. Kita boleh tengok daripada sudut mitos Sisyphus yang menceritakan seorang manusia yang dihukum untuk menolak batu ke atas bukit buat selama-lamanya. Simbol ini sinonimus dengan ulangan hari Phil Connors. Campbell berpendapat bahawa penerimaan Sisyphus terhadap nasibnya menjadikannya bebas dan bahagia. Ini seiring dengan Phil Connors apabila dia menerima nasibnya dan mencipta makna melalui tindakan. Terdapat tiga respons utama terhadap absurdisme iaitu bunuh diri, harapan metafizik dan pemberontakan. Phil mencuba untuk membunuh dirinya berkali-kali namun tiada penyelesaian. Percubaan ini mencerminkan bahawa pelarian daripada hidup tidak akan menghapuskan kekosongan mereka. Phil menyedari bahawa tiada penyelesaian selain menerima nasibnya. Melalui penerimaan ini, beliau melakukan satu bentuk pemberontakan dengan menolak keputusasaan dan memilih untuk terus hidup melalui perspektif yang baharu. Terdapat 4 soalan falsafah dalam filem ini. Pertama, etika. Adakah tindakan bermoral masih bernilai dalam dunia tanpa kesan jangka panjang? Phil menyadari bahawa keseronokan sementara seperti memanipulasi wanita tidak membawa kepada kepuasan. Perkembangan moral Phil bermula apabila beliau memilih untuk membuat baik. Ini selari dengan etika kebajikan Aristotle yang menegaskan bahawa kebahagiaan sejati dicapai melalui pembentukan watak yang bermoral. Kedua, persoalan makna hidup dan eksistensi. Keadaan Phil menimbulkan persoalan eksistensi, sama ada manusia sekadar mangsa keadaan atau masih bebas menentukan cara kewujudannya. Phil mencari makna hidupnya melalui kesedaran dan tanggungjawab sendiri. Makna hidup bukan pada pembebasan daripada ulangan gelung masa tetapi pada perbaikan diri sendiri. Ketiga, persoalan kuasa. Pada awalnya, Phil menyalahgunakan kuasa untuk kepuasan segera, seperti makan secara berlebihan dan memanipulasi orang lain demi keseronokan diri sendiri. Fasa ini menunjukkan kehidupan yang berasaskan hedonisme dan tidak ada accountability moral. Namun seiring perjalanan filem, Phil menyadari bahawa kuasa sebenar bukan terletak pada kemampuan untuk mengelak akibat, tetapi kepada kuasa yang mengawal kehidupannya sendiri walaupun tidak mampu mengawal akibat setiap tindakan. Keempat, persoalan nilai. Filem ini menekankan konsep masa yang berulang sebagai peluang pembelajaran, eksperimen dan penguasaan kemahiran. Secara reflektif, filem ini amat dekat dengan realiti masyarakat hari ini, di mana ramai individu, termasuklah saya juga, yang menjalani kehidupan secara automatik dan tanpa kesedaran falsafah. Seperti Phil Connors, manusia sering mengharapkan perubahan luaran yang besar, sedangkan perubahan sebenar bermula daripada kesedaran diri dan pilihan harian. Filem ini mengajar saya bahawa kebahagiaan bukan terletak pada melarikan diri daripada rutin kehidupan, tetapi kepada penerimaan nasib dan pencarian makna peribadi.